Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri pada malam ni. Masya Allah. Kita akan mulakan kuliah kita pada malam ni. Masya Allah. Live kita dengan jilid ketiga. Kita berada di muka surat berapa? 17 baru ni. 27 Kita berada di muka surat berapa? Nobli, kita berada di muka surat berapa? Ketua darjah kita ni, Nobli, muka surat berapa? Masya Allah. Suara Ustaz clear cantik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di muka surat 3 Allahu Akbar kabirah. Kita muka surat 27 insya-Allah. Satu ketika Nabi sujud panjang. Jadi tuan-tuan boleh hadirkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izzat Isa, Jas Hasbullah. Suara clear malam ni? Suara okey? Ada masih jadi Ramli Sharif lagi ke atau tidak? Saya rasa suara dah clear insya-Allah. Suara dah clear. Salam Syed Azmai, masya-Allah lama tak jumpa. Saya lama tak tengok ustaz daripada Thailand tu. Comel clear. Okey, ustaz daripada Thailand tu, ustaz apa? Abu Hanafiyah. So dia Norizan Razak, masya-Allah. Malam ni baru jumpa mana tempat dia. Kesilapan baru ni. Masya Allah. Kita masih tunggu. Masya Allah. Kita berada masih lagi ada pada babus salawat. Bab salawat ke atas Nabi. Masya Allah. Kita Masya Allah masih tunggu tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tengah keluar 40 hari. Masya Allah, sebab tu jarang-jarang. Abu Bai. Oh, Abu Bai dalam channel ni Abu Bai. Okey Abu Bai. Okey. Kita baru masih 8 orang baru. Kita tunggu sekejap lagi, seminit 2. Hadirkan diri, tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirkan diri, tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin pada janji-janji Allah, yakin pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tak ramai malam ni, masih Abu Bai, Masya Allah. Barakallahu. Waalaikumsalam Ustaz Abu Hanafiyah. Masya Allah. Abu Hanafiyah, Abu Bai sini. Masya Allah. Handsome Ustaz. Masya Allah. Masih lagi kita baru 9 orang ni. Oh, malam ni tak ada iklan kan? Nobli iklan di Nobli tu buat iklan di WhatsApp tu. Mungkin dia orang tak perasan. Ustaz tak sempat nak iklan tadi di WhatsApp. Cuba iklan di WhatsApp. Mungkin orang tak ramai lagi. Mungkin dia orang menunggu-nunggu daripada Ustaz. Menunggu-nunggu daripada Ustaz. Mungkin iklan Ustaz kita dah masukkan channel dalam WhatsApp tu. So dia akan datang cepat sikit lah. Ni kita baru 9 orang. So mungkin dia menunggu-nunggu daripada Ustaz iklan tadi. Ustaz pun terlupa nak iklan. Kita ada pengajian malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. Masya Allah. Malam ni kita berada di muka surat 27, bab selawat kepada Nabi SAW. Masih lagi dalam Kitabus Salat, jilid ketiga. Jilid ketiga dah kita sekarang. Jilid ketiga, Said Azmai jilid ketiga. Masya Allah, Dr. Ramizul kita dah datang, Abdullah Al-Fansuri, Muhammad Nazaruddin Sahari. Masya Allah, tuan-tuan dah datang. Jadi satu ketika Nabi SAW, satu ketika Nabi sujud panjang. Kenapa Nabi SAW sujud panjang? Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Al-Aus radhiyallahu anhu qala kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala nakhla fasajada fa'atala as-sujuda hatta khashitu an yakuna Allah ta'ala qad tawaffahu. قال جئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك فذكرت له ذلك فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صلاة صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. Rawahu Ahmad. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW keluar sehingga baginda masuk ke dalam keluar dan baginda SAW masuk di dalam kebun kurma. Lalu baginda sujud dan memanjangkan sujudnya sehingga kami khawatir bahawa baginda telah wafat. Habis sujud terlalu lama. Lalu aku datang untuk melihatnya. Lantas Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan bersabda, "Mengapa dengan kamu?" Aku memberitahu perihalku. Lalu baginda SAW bersabda kepadaku, sesungguhnya Sayyidina Jibril alaihissalam telah datang dan berkata kepadaku, mahukah Tuan aku berikan kepada Tuan berita gembira? Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman kepada Tuan, barang siapa yang berselawat ke atas kamu sekali, Allah akan merahmatinya, dan barang siapa mendoakan kesejahteraan ke atas kamu sekali, Allah akan mendoakan kesejahteraan ke atasnya. Hadis riwayat Imam Ahmad rahmatullah alaih. Okey, di antara adab yang khusus dari di sini iaitu barang siapa berselawat kepada Nabi dan menghantar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, patu wasalli wasallim wa barik wasallim wa baraka wasallam. Kalau wa baraka wasallam wa barik wasallim, kalau amar wa barik wasallim wa baraka wasallama, itu dalam madhi. Amar juga boleh menunjukkan makna doa, dan madhi juga, sirah madhi juga boleh menunjukkan makna doa. Masya-Allah. Iaitu sesungguhnya, jadi berselawat kepada Nabi. Lalu khair penerangannya sudah kita jelaskan sebelum ini. Di antara adab yang khusus dalam berdoa, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, inna ad-du'a mawqufun baina as-sama'i wal ard la yas'adu minhu shay'un hatta tusalliya ala nabiyyika. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau telah berkata, sesungguhnya doa itu tergantung-gantung di antara langit dan bumi, tidak akan naik sedikit pun daripadanya sehingga kamu selawat ke atas Nabi kamu. Yakni hendaklah kita berselawat, bertahmid dan sanad. Dan sebab tu kita doakan, kita kena ada hamd dan kita ada salat. Allah. Begitu juga dalam majlis kita kena ada hamd dan kita ada salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kata alhamdulillah, kita ada hamd di situ dalam doa kita. Alhamdulillah itu, alhamdulillah tu dia panggil hamd lah.
Sana' lah, pujian dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sana' dan hamd. Wassalat, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu selawat ke atas baginda, iaitu pujian, tahmid dan sana' kepada Allah dan selawat ke atas baginda sebelum doa. Jika perlu, jika perkara ini dilakukan, maka ia adalah perantaraan dan alamat kepada doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam doa kita mesti kita mempunyai pujian. Di awal doa kita ini di awal di luar sembahyang lah, ni dalam sembahyang tadi, selawat tadi. Jadi maksudnya di luar sembahyang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Nabi dan disudahi juga dengan selawat. Doa kita disudahkan juga dengan selawat. Bab doa fit tasyahud. Bab doa dalam tasyahud. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad bahawa doa tu di dalam tasyahud. Telah kita jelaskan kan? Ayat doa asma'u indallah. Manakah doa yang paling diterima oleh Allah, yang didengari oleh Allah. Jadi maksud Imam Ahmad kullu duburi, iaitu doa selepas tasyahud. Doa selepas tasyahud. Doa selepas tahiyat di dalam tasyahud. Doa fit tasyahud. Dia maksudkan doa dalam tasyahud. Yang kita kata doa selepas sembahyang. Dubur itu perkataan di situ. Kan, inilah doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW, yang diambil oleh Imam Ahmad, bacaan-bacaan doa dalam tasyahud, yang mana tidak ada lagi bacaan doa selepas solat. Bab ini menerangkan doa-doa yang sunat dibaca selepas tasyahud. Selepas kita bertahiyat lah. Tahiyat kita ada tahiyat, dan kita dalam mazhab Syafi'i ada selawat. Dan selepas tahiyat, selepas tasyahud, selepas selawat, dalam duduk tahiyat tu, kita ada doa-doa lagi yang Nabi ajar. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Al-Azkar bahawa doa selepas tasyahud akhir adalah mustahab. Doa-doa ni dibaca mustahab saja, tidak wajib. Mustahab memanjangkannya melainkan bagi imam. Jadi kalau kita sembahyang seorang, kita sembahyang sunat, tak apa, panjang pun tak apa, kita baca doa panjang-panjang dalam tasyahud tadi. Tadi melainkan imam. Imam tak boleh baca doa panjang lah, kesian ke orang belakang. Harus berdoa apa saja yang dikendaki mengenai doa yang direka di dalam bahasa Arab. Kita doa dalam bahasa Arab dan makna-maknanya yang baik. Tetapi afdal adalah doa-doa yang ma'thur, iaitu doa-doa yang diambil daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ada doa yang maksud daripada baginda berkenaan selain daripada bab ini. Doa selepas tasyahud, dan ada berkenaan dengannya, dan afdal yang warid berkenaan dengan bab ini. Yang afdalnya semacam mana yang disebut, yang warid tu yang disebut di dalam bab inilah. Pertama, Nabi memohon perlindungan daripada berhutang dengan banyak. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah, hadis ke 939, nombor 1, bab doa fi tasyahud. Qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u fi shalah yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wa minal maghrami. Faqala lahu qailun ma aqsara tasta'izu minal maghrami. Qala inna rajula iza raghima haddasa fakazaba wa wa'ada fa akhlafa. Muttafaqun alaihi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam solat, iaitu berdoa selepas tasyahud lah ni. Oleh kerana dibawa oleh pengarang, maknanya doa selepas tasyahud lah, iaitu dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu, perlindunganmu daripada azab kubur. Perlindunganmu, jadi perlindunganmu, perlindungan tu, itu di segi typo dia.
kadang-kadang masih kita baiki pun masih lagi. Sebenarnya typo ni banyak kali. Satu-satu kitab tu kita buat dummy dia sampai 3 kali. Dummy pertama keluar dia typo. So kita baiki lagi. Bila kita baiki lagi dummy kedua lah, kita baiki lagi, keluar lagi, ada banyak lagi, ada lagi kesalahan-kesalahan yang mana kita dah betulkan tapi dia tak terbetul, dia tak betul di situ, dia tetap stay sama. So kita dummy ketiga tapi makin kurang lah. Kadang-kadang 4 kali dummy. Oh itu panjang tu nak keluar tu, untuk kadang-kadang typo dia macam tu. Khair, perlindunganmu daripada azab kubur. Aku memohon perlindungan daripada fitnah Masihud Dajjal wa a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Dan aku memohon perlindungan daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dalam kehidupan ni banyaklah fitnah-fitnahnya, ujian-ujiannya yang mesti yang dialami ataupun yang mesti dilalui oleh kita semua. Dan fitnah kematian, iaitu semasa nak mati fitnahnya, dan selepas mati banyak lagi fitnah-fitnah, iaitu ujian-ujian. Fitnah ni maksudnya imtihan lah, ujian-ujian. Dan fitnah, memohon fitnah daripada, ya Allah, aku berlindung daripada dosa dan hutang. Wa a'udzubika minal ma'thami wa minal maghrami. Ma'tham, isam tu daripada dosa. Dan ya Allah, aku memohon denganmu, aku berlindung daripada dosa, dengan engkau daripada dosa dan daripada hutang. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa Tuhan banyak berdoa untuk masalah hutang? Baginda bersabda, sesungguhnya apabila seorang lelaki itu ditimpa atau ditimpa hutang, maknanya dia berhutang, maka dia akan menipu, cakap dia tak betul. Dan apabila berbicara, dia macam tu lah, dia kata 2 minggu lagi lah, lepas tu lambat lagi lah, dan memungkiri janji apabila berjanji. Tetapi bagi pihak orang yang mana, tapi kita akan belajar lagi, daripada pihak yang mana orang yang pihak berhutang, kalau dia janji dia nak bayar 2 minggu tapi dia tak sempat nak bayar, mungkin dia tak dapat bayar ataupun tak dapat sediakan persiapan untuk bayar, maka orang tu pun tangguhkan. Dengan tangguh tadi, orang tu dia akan dapat pahala. Pemiutang tadi akan mendapat pahala daripada orang yang berhutang. Dajjal. Okey, penerangan. Dajjal ialah penipu yang paling besar. Dajjal ni ialah penipu yang paling besar. Masih, iaitu Masihud Dajjal. Dan kita kata dia daripada perkataan Masih. Masih ni asal daripada perkataan Masaha, yang dipanggil. Masaha dipanggil sedemikian kerana dia mempunyai satu mata sahaja. Maksudnya mata dia tu satu mata tu masah. Masah ni maksudnya dia tak ada mata. Dia tak ada kelopak mata, tak ada lubang mata, terus kosong. Dia satu macam straight je, tak ada apalah, sebiji saja mata dia ada. Itu maksud dia masah. Daripada perkataan masah, mata dia tu telah dihilangkan. Bonjol pun tak ada. Maknanya sebelah mata Dajjal ni straight, tak ada apa, straight, kosong. Macam dahi kita kosong kan, licin. Mata dia, tempat mata ni dia tak ada tempat lekuk mata ni, tak ada. Dia masah, macam tak ada, kosong. Dan satu lagi, mata dia bonjol keluar. Itu maksud dia Masihud Dajjal. Atau kerana dia menyapu dengan tangannya, maka setiap perkara akan hilang. Dajjal ni Allah Ta'ala bagi dia, Masya Allah, kuasa. Dia sapu semua benda hilang. Atau kalimah mansuh, maknanya Masih ni daripada kalimah mansuh, iaitu dijauhkan daripada kebaikan. Orang yang dijauhkan daripada kebaikan. Atau makna yang berjalan pada setiap tempat. Atau memberi makna yang berjalan pada setiap tempat, kerana dia akan pergi ke setiap tempat kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal ni nanti insya-Allah kita akan belajar di dalam Babul Fitan, bab hari kiamat, datangnya Dajjal, macam mana keadaan Dajjal datang. Di situ semua nak akan detail. Cuma di sini
sedikit-sedikit kita cerita tentang perkara ini. Sentuh sikit-sikit, nanti kita akan belajar babul kiamat nanti. Itu di jilid ke 10 nanti. Di jilid ke 10 nanti insya-Allah. Jilid 10 pun sedang type. Jilid ke 9 kita lewatkan sedikit typing. Jilid ke 10 kita type sekarang. Insya-Allah. Jilid ke 8 dan jilid ke 10 sedang type. Jilid ke 7 dah hampir siap dah insya-Allah. Jilid ke 7 hampir siap insya-Allah. Ataupun terdapat dua al-masih. Al-masih tu Masihul Isa, Masihul Dajjal. Kenapa Nabi Isa dipanggil Masih? Kerana baginda diberi mukjizat bahawa apabila menyapu mata orang yang buta dan berpenyakit dengan tangan baginda, maka dengan izin Allah, maka sembuhlah orang penyakit tadi. Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Allah bagi mukjizat dia boleh mengubat penyakit buta. Buta asal. Bukan sebab buta tu sebab penyakit tau. Buta ni daripada asal. Nabi Isa mukjizat dia ialah boleh sembuhkan penyakit orang buta. Dengan tangan baginda, dengan izin Allah. Manakala dalam jilid ke-10 tu juga lah Kitabul Jannah semua. Kitabul Babul Jannah. Dia daripada fitnah lagi. Fitnah akhir zaman, peperangan, fitnah daripada dibagi fabul fitan. Itu panjang cerita dia. Fitnah macam mana Nabi Sayyidina Umar dibunuh, lepas tu macam mana Sayyidina Osman dibunuh, macam mana berlakunya peperangan, siapakah Abdullah bin Sabah yang menyebabkan peperangan di tengah-tengah Islam. Itu banyak di situ tu. Itu asal daripada babu fitnah tu. Jilid ke-10 ke semua. Dia daripada jilid ke-10. InsyaAllah dalam pembahagian saya lah. Jadi di sini ialah diberi mukjizat. Jadi dengan izin Allah. Manakala Dajjal apabila dia menyapu setiap sesuatu maka akan jadi rosak. Nabi Isa AS sapu, hak sakit jadi sembuh. Dajjal ni hak baik jadi rosak. Nabi juga berlindung daripada fitnah kehidupan, iaitu ujian dalam kehidupan, supaya terhindar daripada berpaling daripada tarikah Nabi setelah diuji oleh Allah SWT dengan kesempitan dan kesusahan hidup, seperti mana yang berlaku kepada setengah-setengah manusia. Bimbang datangnya ujian yang boleh menduga keimanan, kan? Lagu Raihan tu, bimbang datangnya ujian yang boleh menduga keimanan. Sebab tu kita minta keselamatan, kesejahteraan. Kita minta keselamatan dan kesejahteraan. InsyaAllah kita akan sampai. Tak lambat laun ni kita insyaAllah kita akan sampai dalam masa 3 tahun insyaAllah. Ni baru 6 bulan baru kita mengaji. Daripada bulan 4 lagi kita mengaji. Bulan 4 akhir bulan 4 lah. Bulan 5 lah kita kata. Bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Bulan 10 baru 6 bulan. Baru kita 6 bulan tu dah 4 kitab dah. Masya Allah. Sampailah tu insyaAllah. Lambat laun tu sampailah. Cuma tak laju macam PKP dulu je lah. PKP dulu kan laju. Semua tuan-tuan dalam berehat. Masya Allah. Masa tu banyak berdoa kepada Allah. Ni kurang dah berdoa ni. Dah masing-masing ligat dah. Jadi kita jangan tinggal berdoa kepada Allah SWT. Setiap hari kita tambahkan doa kita pada Allah SWT. Khususnya orang bercakap ni lah. Pandai-pandai saja cakap. Dia pun lebih kurang 2 kali 5 saja. Okey, Masya Allah. Fitnah maksudnya ialah imtihan atau ujian. Sebagaimana Allah SWT berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa la nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap jiwa akan merasai kematian dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Imtihanlah. Dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Surah Al-Anbiya, ayat 35. Fitnah kubur ialah pertanyaan malaikat Munkar Nakir, juga kesempitan dan kesunyian dan bersendirian, dan juga fitnah dihimpit oleh kubur, kan? Masalah dihimpit oleh kubur. Masya Allah. Kita dulu kan kita tengok
Macam mana setiap orang pasti dihimpit oleh kuburnya masing-masing. Setiap orang dihimpitkan oleh kubur masing-masing. Dan walaupun seorang sahabat pun, tapi Abdullah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu masih lagi. Dan sebetulnya Nabi kata setiap orang akan mati dihimpit oleh kubur. Cuma kita doa himpitan itu himpitan kasih sayang, atau himpitan seperti seorang ibu mendodoi anaknya supaya tidur. Umi Fakariah tak ada malam ni, tak keluar Umi Fakariah. Kakak saya, kakak saya Umi Fakariah, ataupun Kak Jah, Faizah Hamzah tu tak keluar juga. Memang Cik Ni Hanum Adini tu memang dah sibuk dah sekarang. Kerja dia. Azlin Aslina Masya Allah lagi sibuk. Okey, tak apa. Cuma kadang-kadang sebut nama tu dia boleh ingat sikit. Dalam kesibukan tu pun boleh juga luangkan masa sedikit sebanyak. Sebab kita dah tak buat tiap-tiap hari dah pengajian kan. Dan kita tak buat pengajian hari-hari dah. Kita buat pengajian tertentu dan tak buat hari-hari dah. Supaya tuan-tuan boleh boleh duduk dan boleh memberi peluang lah. Akhir kek sedap. Kek adik saya tu, saya boleh makan kek sebab adik saya buat kek je. Saya tak boleh makan kek kat luar. Saya tak pernah makan kek. Tak sedap kek. Tapi selepas adik saya Hanum Adini ni dibuat kek, wah, memang sedap. Memang boleh makan lah. Dulu tengok kek icing ke apa semua tak boleh makan. Tapi saya boleh makan satu jenis kek saja. Kek buah tu, yang kek dia kena kukus tu dengan steam tu. Kek mix fruit cake, tu je saya makan. Hal lain tak boleh nak makan. Tak boleh nak telan. Lepas tu keluarnya apa tu, secret recipe. Secret recipe tu bolehlah makan sikit. Tapi selepas adik saya Cik Ni buat ni, secret recipe pun tak sedap. Sedap yang dia lagi. Bukan camping. Memang sedap. Okey. Allahu Akbar. Fitnah kubur ialah pertanyaan. Fitnah hutang. Itu kena order dengan Hanum Adini. Fitnah hutang. Setiap pekerjaan ada baik dan buruknya. Berhutang dengan tidak mengikut syariat merupakan satu keburukan. Berhutang dengan mengikut syariat tidaklah satu keburukan. Bahkan ia pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi berhutang itu sendiri hukumnya harus dan merupakan satu kebaikan jika niatnya ingin menjelaskannya. Jadi apabila kita berhutang, di sini dengar apabila kita berhutang, kita kena niat, ya Allah, aku ni nak bayar hutang secepat mungkin. Bila kita niat macam tu, insya-Allah Allah SWT akan mudahkan jalan pada kita dan Allah akan langsaikan hutang kita secepat mungkin. Ada orang berhutang kebiasaannya akan selalu berbohong. Contohnya dia berkata, maafkan saya tidak dapat bayar lagi kerana sekarang saya ditimpa kesusahan, atau berilah saya hutang, saya dalam kesusahan. Jadi ramai banyak berhutang ni, itu yang menjadi masalah. Ramai orang berhutang tidak menepati janji. Misalnya ketika berhutang berjanji ingin membayar pada sekian tempoh tetapi tidak melakukannya. Jika tidak mampu membayar pada tempoh yang telah dipersetujui, maklumlah dahulu kepada pemiutang tadi. Aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Syed Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata, rahmatullah alaih, berkata bahawa itu adalah hujah penolakan yang paling kuat kepada pendapat Mu'tazilah yang mengingkari azab kubur, yang mana mereka telah menolak dengan keras akan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah yang mensabitkan azab kubur. Sehingga berlaku satu kejadian bahawa seorang Ahli Sunnah wal Jamaah menyembayangkan jenazah seorang yang beriktikad Mu'tazilah dan berdoa, ya Allah, rasakanlah dia azab kubur kerana dia tidak mempercayainya dahulu. Mubalaghah dalam penafian dan menyalahkan orang yang mensabitkannya. Itu Mu'tazilah. Dia kata tak ada azab kubur ni. Dia kata benda yang tak boleh difikir, dengan benda yang bersalahan dengan akal. Sebab Mu'tazilah ni satu benda yang bersalahan dengan akal.
Satu benda yang bersalahan dengan akal, tapi kek tu mahal sikit. Kek sedap agak mahal lah, bukan murah-murah. Nabi memohon perlindungan daripada 4 perkara. Hadis ke-940. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwaz billahi min 4 min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal." Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu selesai daripada tasyahud akhir, hendaklah dia memohon perlindungan dengan Allah daripada 4 perkara: azab kubur, azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan keburukan Masihud Dajjal. Azab neraka jahanam, kerana neraka adalah fitnah yang paling besar. Fitnah neraka ni, ujian dalam neraka. Fitnah ni maksudnya ujian dalam neraka ni satu ujian yang amat berat. Semoga Allah SWT selamatkan kita daripada api neraka dan tidak masuk pun ke situ, terus masuk ke syurga tanpa hisab, dan bagilah kita semua dan semua orang Islam syurga Jannatul Firdaus. Hadis ini, jadi hendaklah dia memohon perlindungan dengan Allah. Fi'il amar di sini adalah untuk istihbab, bukan wujub. Ada pendapat yang mengatakan wujub memohon perlindungan, tapi doa-doa ni, dan dalam kitab mazhab Imam Syafi'i dan Imam Nawawi telah mengatakan mustahab saja, bukannya wajib. Hadis ini juga mengisyaratkan tidak disunatkan berdoa tersebut dibaca pada tasyahud awal, kerana tasyahud awal dasarnya pendek dan ringkas, dan kerana tempat doa adalah di penghujungnya. Jadinya sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal dia tak ada doa lepas sembahyang, sebab Mekah Madinah bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sebab tu dia tak ada doa. Gitu. Nabi memohon perlindungan daripada 4 perkara. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum surata min al-Quran, yaqulu qulu Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rawahu Muslim. Hadisnya lebih kurang. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka doa ini, mengajar mereka, yakni sahabat-sahabat, akan doa ini seperti sebagaimana Nabi mengajar surah-surah Al-Quran. Baginda bersabda dengan membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, min azabi jahannam, wa a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan denganmu daripada azab neraka jahanam, dan aku memohon perlindungan denganmu daripada azab kubur, dan aku memohon perlindungan denganmu daripada fitnah Masihud Dajjal, dan aku memohon perlindungan denganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Nabi memohon penerangan, Nabi memohon perlindungan daripada api neraka kerana ia adalah fitnah yang paling besar. Fitnah kematian ialah mati yang su'ul khatimah. Su'ul khatimah, mati penyudah yang tak baik. Bacalah, Imam Nawawi mengatakan bahawa Imam Taus rahmatullah alaih berpendapat hukum membaca doa ini adalah wajib. Bagi pendapat dia lah, zaman dulu Imam Taus ni juga mungkin mujtahid, tapi tak ada pengikut dah lepas tu. Beliau menyuruh anaknya mengulangi solat kerana tidak membacanya. Jamhur ulama berpendapat ianya hanya mustahab, iaitu sunat sahaja. Aku memohon perlindungan denganmu daripada azab jahannam. Walaupun dalam doa-doa Nabi, baginda menggunakan sirah mutakallim, aku, yakni baginda sendiri, tetapi sebenarnya ia adalah untuk umat, kerana para Nabi tidak akan diazab. Nabi ajar tu sebagai muallimul ummah. Nabi itu tenaga pengajar, mengajar umatnya. Hadis ke-942 kurungan 4, Sayyidina Abu Bakar meminta Nabi ajarkan doa untuknya. Wa an Abi Bakr As-Siddiq
radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah 'allimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Qala Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang aku boleh berdoa dengannya di dalam solatku. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah, bacalah doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, kan bila kita doakan dengan mula-mula doa dengan Allahumma, dan kita telah jelaskan sebelum ni, dengan bacaan Allahumma, maka doa-doa pasti akan diterima oleh Allah SWT. Maka hadirkanlah semua fadilat-fadilat yang mana kita telah pelajari tadi. Semasa kita berdoa, kita hadirkan perkara ini. Sebab perkara ini, dia akan meninggikan kualiti amal-amal kita dan akan memaksimumkan pahala-pahala ganjaran amalan kita dengan ihtisab tadi. Okey. Allahumma inni, ya Allah. Allahumma, Allahumma tu ya Allah. Tu cukup dah. Ya Allah, inni, sesungguhnya aku, zalamtu, telah menzalimi nafsi, diriku, zulman, kezaliman, kasira, yang banyak. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang terlalu banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. La yaghfiru, tidak ada yang dapat mengampuni dosaku. La yaghfiru, tidak, ya Allah, tidak ada dapat yang mengampuni dosa-dosa, yakni dosa-dosa, melainkan Dikau. Oleh itu ampunilah daku dengan keampunan yang berada di sisimu. Warhamni, rahmatilah daku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis muttafaq alaih. Abdul Aziz, lama tak dengar, dah balik 40 hari ke? Okey, muhaddisin menyatakan doa ini dibaca selepas tasyahud dan selawat. Baca selepas tasyahud dan selawat. Kezaliman yang banyak, aku terlalu banyak menzalimi diriku. Sepatutnya aku menunaikan solat dengan sempurna, tapi aku tidak dapat menunaikan dengan sempurna. Tidak khusyuk, tidak khuduk. Oleh itu, maafkanlah kezaliman yang besar ini daripadaku. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diampunkan dosa-dosa. Keampunan yang berada di sisimu, aku tidak berhak dan tidak layak mendapat keampunanmu, tapi dengan rahmatmu ampunilah daku. Sesungguhnya seseorang itu hanya akan dapat memasuki syurga dengan rahmat Allah. Di akhirat, Allah bermuamalah dengan hamba-Nya dengan rahmat-Nya dan fadl-Nya. Jika dengan keadilannya, tidak ada seorang yang akan dapat memasuki syurga. Sebab itu rahmat Allah tu luas. Tak ada siapa. Kita takut pada dosa, tapi kita mengharap pada rahmat. Okey. Bagaimana Nabi memberi salam selepas solat? Nabi beri salam selepas solat. Hadis ke-943. Wa an Amir ibn Sa'd an abihi radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasul sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara al-bayad al-khaddihi. Rawahu Muslim. Sayyidina Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke arah kanan dan kiri sehingga aku dapat melihat keputihan pipi baginda. Penerangan, a'imma ikhtilaf pada hukum salam di akhir salat. Adakah salam itu wajib, atau satu salam tu wajib, atau kedua-dua salam tadi wajib? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita salamkan Assalamualaikum warahmatullahi.
Misalnya Assalamualaikum, bunyi Assalamualaikum warahmatullah. So kita salam sebelah kanan, biar orang nampak yang belakang tu nampak pipinya. Lepas tu kita kembali kepada asal di tengah. Lepas tu kita salam sebelah kiri pula. Assalamualaikum warahmatullah. Supaya orang belakang nampak pipi kita. So kita kembali kepada asal. Begitu. Imam Ahmad berpendapat kedua-duanya adalah rukun. Kedua-dua sembahyang ni, kedua-dua salam ni adalah rukun. Yang pertama wajib, kedua pun wajib. Imam Syafi'i berpendapat salam pertama sebelah kanan adalah fardu, salam kedua sebelah kiri adalah sunat. Imam Abu Hanifah berpendapat salam sebelah kanan adalah wajib, bukan fardu. Dia berdarjah wajib, bukan fardu. Kita wajib fardu sama. Dan salam sebelah kiri adalah sunat. Imam Malik berpendapat memadai bagi imam dan orang yang solat bersendirian memberi salam ke sebelah hadapan jika tidak ada orang di sebelah kanan dan kirinya. Istidlal, maknanya dalil Imam Malik adalah hadis Sayyidatuna Aisyah di akhir bab nanti. Okey. Nabi SAW berpaling ke arah sahabat. Lepas sembahyang pula macam mana nak berpaling ke arah sahabat? Paling sebelah kanan ke, paling sebelah kiri ke, paling sebelah depan ke, tiga-tiga riwayat tu ada. Wa an Samarata bin Jundab radhiyallahu anhuma qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan akbala alaina biwajhihi, rawahu Bukhari. Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Sayyidina Samurah bin Jundub ni Abu Zar, nama Abu Zar tu ana Jundub. Sebab tu dia kata radhiyallahu anhuma. Sayyidina Samurah bin Jundub. Jundub ni kalau Jundub ni nama Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu. Samurah bin Jundub ni, Samurah ni anak Jundub lah, anak Abu Zar. Berkata apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada satu solat, baginda akan menghadapkan wajahnya ke arah kami. Hadis riwayat Imam Bukhari. Okey. Setelah selesai solat fardu, yang terdapat solat sunat selepasnya, iaitu sembahyang zuhur, sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Setelah selesai solat fardu, yang terdapat solat sunat selepasnya, iaitu solat zuhur, solat maghrib dan isyak, Nabi akan masuk ke dalam rumah baginda untuk solat ba'diyah. Nabi masuk ke rumah baginda untuk solat ba'diyah. Okey. Selepas solat fardu yang tiada solat rawatib, tak ada solat sunat, Nabi akan menghadap ke arah para sahabat selepas solat. Imam Malik mengatakan bahawa maksud hadis ini ialah memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Akan tetapi Imam Babhuri rahmatullah mengatakan bahawa yang sahih maksud hadis ini, setelah selesai solat, baginda akan menghadap ke arah makmum. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dah sangkut dah. Nanti saya panggil okey. Dah boleh. Dah boleh. Sangkut lagi. Okey. Dah clear insya-Allah. Okey, audio okey. Kamera okey. Suara ada. Okey. Dah okey. Nanti kadang-kadang tersangkut juga tu. Let down and update your phone now. iPhone. Dia suruh update 14.01. Sebab tu dia ada problem sikit. Saya tak update banyak lagi. 14.01 dia suruh update nanti. Nantilah kita akan update nanti insya-Allah. 14.01
Saya tak update lagi. 14.01 available for iPhone. InsyaAllah nanti kita update lah. Itu betul yang akan jadi masalah tu sikit. Sebab saya lama tak update. Saya tengok update, saya dah tinggal gitu. Kadang-kadang sibuk. Okey. Saya kena update. Sunat iPhone saya tak update lama dah. Jadi betul kadang-kadang dia jadi masalah tu sikit. Nabi berpaling ke arah sahabat. Okey. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi, rawahu Muslim. Maksudnya Nabi ni dia berpaling masuk ke dalam rumahnya. Jadi rumah dia sebelah kiri, sebab tu Nabi berpaling sebelah kiri. Dan kadang-kadang Nabi berpaling sebelah kanan, dan kadang-kadang Nabi berpaling ke hadapan dengan sahabat. Jadi tiga-tiga tu ada. Nanti kita akan datang hadiskan ini. Hadis ini menunjukkan Nabi berpaling ke arah kanan. Hadis ketujuh ni Nabi berpaling ke arah kanan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bahawanya beliau berkata, apabila hajatnya ke arah kanan, maka hendaklah dia berpaling ke arah kanan. Jika hajatnya ke arah kiri, maka hendaklah dia berpaling ke arah kiri. Mula Ali Qari rahmatullahi alaih menukilkan daripada Imam Tibi bahawa beliau berkata, jika orang yang solat itu mempunyai hajat, maka hendaklah dia berpaling ke arah hajatnya. Jika sama sahaja baginya kedua-dua arah, maka hendaklah dia berpaling ke mana-mana arah yang dia kendaki. Akan tetapi ke arah kanan lebih afdal, kerana Nabi menyukai arah kanan dan melakukan setiap perkara dengan sebelah kanan. Harus menghadap badan ke kanan dan ke kiri. Boleh juga ke kanan, boleh juga ke kiri. Kadang-kadang ke hadapan, tengok keadaan suasananya. So tak semestinya kita lepas sembahyang Assalamualaikum kita menghala ke kanan sahaja. Kadang-kadang kita menghala ke kiri. Jadi Nabi SAW, kalau dia sembahyang tu Nabi menghala ke kiri, sebab lepas tu nak masuk sembahyang sunat dalam rumah. Sebab Nabi sembahyang sunat di dalam rumah. Nabi tak sembahyang sunat di masjid. Kita kalau tak sembahyang sunat kat masjid tak sembahyang dah lepas tu. Okey, nanti kita akan datangkan riwayat-riwayatnya. Allahu akbar. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, la taj'al ahadukum lisyaitani syai'a min salatihi yara anna haqqan alaihi alla yansarifa illa an yaminihi. Laqad ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam katsiran yansarifu an yasarihi, muttafaqun alaih. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, janganlah seorang daripada kamu membiarkan untuk syaitan satu bahagian dalam salatnya, yakni dia menganggap bahawa berpaling ke arah kanan sahaja yang benar. Sesungguhnya aku melihat selalu menghadap ke arah kiri, muttafaq alaih. Jadi maknanya paling, kadang-kadang paling kanan, kadang-kadang paling kiri, kadang-kadang paling duduk depan, gitu. Alamat TB ialah guru kepada pengarang Mishkat. Alamat TB ni adalah guru kepada pengarang Mishkat. Berkata, orang yang sentiasa beramal dengan perkara yang mandub dan menjadikannya sebagai kewajipan dan ketetapan, yakni azam, yang tidak beramal dengan rukhsah, sesungguhnya syaitan boleh menyesatkannya. Maka bagaimana pula orang yang sentiasa dalam bid'ah dan kemungkaran. Tengok orang yang mana kadang-kadang kan kita satu-satu perintah tu dia ada rukhsah dan dia ada azimah. Azimah ni buat yang terbaik lah, buat yang terbaik. Rukhsah ni ada kelonggaran. Jadi ada satu orang, kalau satu orang tu dia sentiasa buat rukhsah, dia sentiasa buat azimah, dia tak nak buat hak kurang ni, dia nak buat hak banyak selalu. Maka orang ni dia akan ditipu oleh syaitan. Apatah lagi kalau orang duduk di dalam bid'ah dan kemungkaran, lebih-lebih lagi lah kena tipu kat syaitan. Jadi orang yang sentiasa berada rukhsah, yang berada pada azimah, beramal dengan azimah, maknanya beramal dengan yang maksimum, yang terbaik. Kadang-kadang kita longgar sikit-sikit. Jadi kalau 10 perkara tu, 7 perkara kita beramal dengan azimah, 3 perkara kita beramal dengan rukhsah, nak menunjukkan kita ni seorang insan yang daif, kita ni tak sempurna. Jadi sebab itulah menunjukkan dia di sini. Itu yang dijelaskannya. Khan. Okey.
Satu. Kalaulah memilih untuk buat azimah sahaja sekalipun tak bagus juga. Ya, tak baguslah. Sepatutnya kita kena ada juga beramal dengan rukhsah. Tapi kalau rukhsah saja pun tak boleh. Semua rukhsah saja tak boleh juga. Kadang-kadang kebanyakannya kita beramal dengan azimah. Selepas tu kadang-kadang kita beramal kurangkan, maksudnya supaya kata 7-10 lah, 3-7, yang 10 tu 7-3 ke 2-8 ke, jadi banyak. Ada juga 1-2 yang mana kita beramal dengan rukhsah, yang kita beramal dengan rukhsah. Wa an Barra radhiyallahu anhu, anil Barra radhiyallahu anhu qala kunna idza sallayna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi qala sami'tuhu yaqulu rabbi qini azabaka yawma tab'athu aw tajma'u ibadak, rawahu Muslim. Sayyidina Barra radhiyallahu anhu berkata, kami solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami suka untuk berada di sebelah kanan baginda, kemudian baginda menghadap wajahnya ke arah kami. Lalu kami berkata, lalu kami, yakni perawi berkata, aku mendengar baginda membaca, Rabbi kini azabaka yauma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Ya Allah, wahai Tuhanku, peliharalah daku daripada azabmu pada hari yang engkau membangkitkannya atau menghimpunkan hamba-hambamu. Sebelah kanan baginda setelah sebelah kanan ke kanan saf lebih afdal. Jadi sebelah kanan baginda, kerana sebelah kanan safnya lebih afdal. Peliharalah diri daripada azabmu, peliharalah daku daripada azabmu. Kami berdoa, Nabi berdoa begini untuk mengajar umat kerana ingin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mana imam duduk, selama itulah makmum kena duduk. Jangan makmum bangun dulu pada imam. Imamlah bangun dulu. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, inna an-nisaa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna minal maktubati kumna. Wa sabata Rasul sallallahu alaihi wasallam man salla minar rijal ma syaa Allah fa iza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal, rawahu Bukhari. Sanazkuru hadis Jabir bin Samurah fi bab ad-dhahiqi insyaallah taala. Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya wanita-wanita di zaman Rasulullah selepas memberi salam, sesungguhnya wanita-wanita di zaman Rasulullah selepas memberi salam solat fardu, mereka akan bangun untuk beredar. Nabi bagi salam, wanita pun salam, terus bangun, sebab wanita duduk belakang. Ini pada awal peringkat yang mana wanita datang sembahyang di zaman Nabi. Selepas tu makin lama makin kuranglah, sebab lelaki masih ramai. Masa tu pada peringkat awal, wanita-wanita juga datang ke masjid. Sedangkan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat lelaki terus tetap sekadar masa yang Allah kendaki. Apabila Rasulullah bangun, barulah mereka, yakni lelaki-lelaki bangun. Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Kelak kami akan menyebut hadis Sayyidina Jabir bin Samurah pada babud dhahak, iaitu bab ketawa. InsyaAllah Nabi dan para sahabat menunggu jemaah wanita beredar daripada masjid supaya tidak berlakunya percampuran. Jadi wanita keluar dulu daripada lelaki. Diketahui daripada hadis ini bahawa mustahab makmum tidak berdiri selepas solat, melainkan setelah berdirinya imam. Maknanya macam doa dan semua sekali dah selesai, barulah imam tu bangun, barulah makmum bangun. Fasal kedua, seorang itu boleh menzahirkan rasa cinta terhadap seorang. Kalau kita ni sayang kepada seorang, kita boleh cerita. Cerita sayang tadi kerana Allah lah. Ana uhibbuka fillah. Aku mencintai kamu
kerana Allah. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala akhadha bi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhibbuka ya Mu'adz faqultu ana uhibbuka ya Rasulullah qala fala tada' an taqula fi duburi kulli salat rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i illa anna Abu Daud lam yazkur qala Mu'adz wa ana uhibbuka. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku lalu bersabda, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mengasihimu. Jadi Sayyidina Mu'adz ini di akhir-akhir sebelum beliau berangkat ke Yaman, yang mana Nabi SAW menghantar beliau sebagai gubernur di Yaman. Sebelum tu Sayyidina Mu'adz selalu bersama dengan Nabi, bertanya kepada Nabi SAW setiap hal keadaan, sebab Nabi dah hantar beliau untuk pergi ke Yaman untuk menjadi gubernur di Yaman. Dan Nabi telah berkata kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, kamu akan datang selepas ini, apabila kamu datang nanti daku sudah tiada lagi di dunia ini. Itulah Sayyidina Mu'adz nak berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu setiap waktu bersama dengan Nabi. Dan Nabi menzahirkan rasa sayang dan mengasihi cinta kepada Sayyidina Mu'adz sebab nak hantar Mu'adz. Sebab tu Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu tak jumpa dah Nabi selepas tu. Maka aku berkata, aku juga mengasihi Tuhan ya Rasulullah. Lalu baginda bersabda, janganlah kamu meninggalkan membaca doa ini setiap selepas solat. Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kalau kita terjemah dalam konsep Imam Syafi'i lah, dan konsep tiga a'immah lah. Sebab duburi taqulu fi duburi kulli solat. Duburi itu kita terjemah dia selepas solat. Okey. Penerangan. Ya Allah, bantulah daku untuk berzikir kepadamu, mensyukurimu dan beribadat dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i. Kecuali Imam Abu Daud tidak menyebut. Sayyidina Mu'adz berkata, aku juga mengasihanimu. Menzahirkan rasa cinta, rasa sayang adalah salah satu daripada tarikah masnun, iaitu cara yang dipuji, cara yang terbaiklah daripada Nabi SAW. Nabi, apabila kita suka seorang, ana uhibbuka fillah, ana uhibbuka fillah, aku mencintai kamu, aku menyukai kamu kerana Allah. Fala tada' huruf fa itu adalah fa tafri'iyah, iaitu hasil daripada kasih sayang, muhabbah. Nabi ajarkan beliau satu doa, atau makna ayat ini adalah apabila kamu mengasihaniku, atau apabila di antaraku dan di antaramu adanya muhabbah, atau apabila kami ingin kasih sayang antara kita terus berterusan, maka jangan meninggalkan doa ini. Hadrat Sa'ad bin Musayyib rahmatullah alaih mengatakan bahawa ungkapan cinta daripada Rasulullah terhadap Sayyidina Mu'adz terkandung lebih penekanan, iaitu berbanding ungkapan cinta Sayyidina Mu'adz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula Ali Qari menyatakan bahawa kerana tidak memerlukan penekanan daripada pihak Mu'adz, kerana mustahil beliau tidak mengasihi Nabi. Bantulah daku untuk berzikir kepadamu, mensyukurimu dan beribadat dengan baik kepadamu. Kita minta bantuan supaya Allah bantu kita, supaya kita dapat berzikir kepada dia, dan supaya dapat bersyukur ke atas nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita, dan beribadat dengan baik. Zikrullah adalah pendahuluan bagi kelapangan hati. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengarlah betul-betul, zikrullah itu menenangkan hati. Mensyukurinya merupakan perantaraan bagi nikmat-nikmat
beribadat dengan baik sebagaimana yang dituntut dengan memutuskan hubungan dengan semua perkara yang menyibukkan diri daripada Allah. Maksudnya doa adalah lidah sentiasa doa. Maksud doa ini ialah lidah sentiasa basah dengan zikrullah, hati sentiasa bersyukur, mengerjakan ibadat dengan baik seluruh jasad. Duburu kulli solat memberi makna solat, dalam solat dan selepas solat. Kita terjihkan maksudnya adalah selepas solat, dan ahli hadis dan wahabi menterjihkannya makna pertama. Wallahu a'lam, insya-Allah. So kita sambung lagi pada 2 malam lagi, insya-Allah pada hari Rabu malam. InsyaAllah kita akan sambungkan lagi. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Taqabbala.